okey, tajuk kita hari ni yang saya pilih ialah kurir apa yang terbaik untuk post di Shopee Okey, untuk pada akhir-akhir ni sehari dua ni mungkin minggu ni mungkin kecoh tentang Shopee dah tak boleh dah pilih kurier, betul? Shopee dah tak boleh pilih kurier di mana Shopee dah tetapkan kurier yang dia nak kan, ataupun Shopee dah tetapkan kurier yang ditetapkan dalam seller punya tetapan. Okey. Contoh kalau seller ada pos laju dan JNT, Shopee akan pilih di antara pos laju dan JNT. Dulu kita boleh pilih, sekarang dah tak boleh pilih. Jadi macam mana kita nak pilih kurier tu? Okey. Jadi untuk tajuk ni, okey, kurier yang terbaik di Shopee ni, okey. Kalau kita lihat apa yang berubah, okey. Apa yang berubah tentang penghantaran, macam mana skop penghantaran di Shopee sekarang, macam mana cara ataupun metod penghantaran yang Shopee buat di akhir semasa pilih check out tu, pilih kurier, macam mana keadaannya sekarang, adakah masih sama atau berbeza. Okey, sehingga dari bermula daripada 17 Jun 2020, okey, bermula daripada 17 Jun 2020 terdapat perubahan yang Shopee laksanakan. Okey, maksud perubahan tu macam mana Okey, maksud perubahan yang Shopee laksanakan tu sebelum ni, okey. Sebelum ni kalau kita lihat, kita boleh pilih kurier, okey. Ni cara lama bahawa kita boleh pilih kurier. Okey, boleh pilih kurier sendiri. Contoh macam kes ni, okey, seller ni ada on kan pos laju dengan DHL e-commerce. Okey. Di akhir dia, di akhir semasa check out tu, kita boleh tengok bahawa, kita boleh lihat bahawa pembeli memilih pos laju dalam keadaan kes ni, dan shipping option akan jadi pos laju. Okey, jadi pos laju sebab dia pilih pos laju, dan dia boleh check out, buat bayaran menggunakan pos laju. Tu cara lama pilih standard delivery. Okey, cara lama pilih standard delivery, di mana pembeli boleh pilih kurier yang seller on kan. Contoh dalam kes ni pos laju dengan DHL. Kurier on kan dua kurier ni. Okey, kalau seller on kan lebih banyak kurier, maksudnya okey, kita boleh pilih, ada banyak pilihan lain kurier yang dipaparkan lah. Okey. Okey, tu cara lama. Jadi apa yang berlaku dengan cara baru ni? Apa yang berlaku? Okey. Jadi Shopee kata dia adjustment, okey, supaya kurier ni dipilih menggunakan sistem Shopee. Shopee yang pilih guna sistem, tapi masih ada syarat di mana kurier yang dipilih tu hanyalah kurier yang diaktifkan oleh penjual. Contoh kalau penjual tak aktifkan mana-mana kurier, contoh kurier untuk standard delivery ni, kita ada pos laju kan, Shopee Express, DHL, JNT, okey. Kalau saya tak aktifkan Ninja Van, maksudnya pembeli tak akan dapat Ninja Van. Okey, mana-mana yang saya aktifkan sahaja di dalam kurier punya kedai lah. Okey, kedai kita. Okey, boleh? Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa Shopee buat macam tu kan? Okey. Jadi kalau kita lihat di pihak Shopee, okey. Shopee nak optimiskan order distribution supaya lebih adil dan dengan keadilan yang dikatakan ni akan menyebabkan shipping lebih laju dan pantas. Itu yang dia listkan kan? Okey. Dan daripada optimization ni, okey, optimization kurier ataupun parcel yang dia bahagi ni, okey, dia akan menyebabkan okey, dapat reduce risk of delay. Maksudnya dapat kononnya ni belum tentu betul lah. Ni yang dijangka akan dapat reduce risk of delay. Okay, maksudnya kononnya bila dah buat macam ni nanti sebab barang tak terlampau banyak, dibagi dengan baik, dengan adil mungkin. Okey, jadi kurier akan boleh buat kerja dengan senang lah. Okey, jadi
tak adalah berlaku masalah delay yang terlampau panjang. Okey. Dan juga competitive shipping rate. Jadi rate shipping ni dah ditetapkan, oleh Shopee. Okey, yang mana ada sedikit pengurangan, tetapi daripada segi berat, apabila barang tu berat daripada certain case, dia lebih mahal daripada harga shipping yang lama. Okey, harga shipping yang lama. Okey, jadi jom kita lihat jom kita lihat sikit. Okey, tujuan standard delivery yang saya kata tadi ialah ni main dia. Core dia ialah untuk bahagi pesanan anda ke saluran yang terbaik. Okey, ke saluran yang terbaik. Okey, jenis perkhidmatan standard yang baharu telah dilancarkan. Okey, dia boleh, saya highlight membahagikan pesanan anda ke saluran penghantar yang terbaik. Okey, ni dia punya core. Core yang kita boleh tengok ataupun kata highlight yang kita boleh tengok. Yang mana apabila dia bahagikan dengan baik kurier-kurier ni, ia dapat menambah baik pengurusan dan kecekapan penghantaran. Sebab apa? Sebab barang dah tak banyak setiap kurier, lebih kurang je. Mungkin Shopee Express 1000, pos laju 1000, DHL 1000, menyebabkan lebih adil lah. Kononnya lebih adil dan menambah baik pengurusan. Okey, bagi pendapat saya sendiri, lah. Ni personal opinion ni yang Shopee bagi tahu. Personal opinion bagi saya, benda ni bagi saya tak nampak efek. Maksudnya tak akan nampak kesan yang sangat kritikal. Sebab setiap tempat dia ada kurier yang okey, dia ada kurier yang tak okey. Macam tempat saya, kurier yang okey, contohlah saya bukan nak promo, cuma saya tahu kurier tempat saya ni okey. Contoh macam JNT. Saya boleh estimation. Penghantaran daripada JNT ni akan ambil masa 1 hingga 2 hari je. Paling lambat setakat ni yang pernah terjadi ialah sehingga 3 hari. Itu lambat. Itu paling lambat lah daripada JNT Express. Ada satu kurier tu, saya tak payah sebut nama kot. Ada satu kurier di tempat saya, walaupun dekat dengan tempat saya. Walaupun dekat je, tak sampai 800 meter dengan rumah saya. Tapi dia punya penghantaran, delay dia sampai 2 hingga 3 hari. Kadang-kadang 4 hingga 5 hari. Itu default dia. Kalau kata default dia 2 hingga 3 hari, atau standard kalau lambat sikit 3 hingga 4 hari. Jadi kita dah dapat baca lah kurier punya permainan. Jadi rasanya benda ni pun tak membantu lah. Untuk menambahkan kecekapan ni sebenarnya bagi saya melalui kurier tu sendiri, bukan melalui pembahagian paksa. Saya lebih suka cara lama di mana ada pilihan, yang kita boleh pilih lah. Kita boleh pilih untuk kita letak di akhir semasa check out tu kan. Kita boleh tahu, kurier contoh tempat saya akan pilih JNT walaupun sedikit mahal dengan pos laju kan. Tapi saya tak kisah. Walaupun mahal sikit, RM1 lebih, tapi saya still pilih JNT. Bukan sebab kata cikgu kaya lah, nak ambil yang mahal sikit. Bukan. Sebab saya pilih daripada servis yang pantas. Itu pendapat peribadi lah. Anda punya pendapat boleh drop komen. Mungkin tak suka dengan pendapat saya. Boleh bagi tahu dekat komen. Boleh bagi tahu dekat komen. Dan apa yang berlaku apabila berlaku cara baru ni ataupun standard delivery ni, di mana kalau kita boleh check di sini, di mana pada akhir check out ataupun semasa pembayaran ingin dilakukan dan proses kurier dipilih, semasa ini Shopee akan menggunakan formula-formula tertentu yang mana formula ni belum lagi dirilis secara official. Macam mana pembahagian yang dikatakan tu, adakah menggunakan fair, maksudnya fair ni pembahagian sama adil lah. Fair. Kalau ada 3 kurier, contoh macam DHL, JNT dengan pos laju, adakah dibagi secara fair? 1000, 1000, 1000 contoh. Ataupun menggunakan formula match random, lempar dadu.
masih belum ditetapkan atau masih belum dirilis lah. Okay, kalau siapa-siapa ada maklumat tentang benda ni, mungkin boleh share lah dekat komen macam mana formula yang ditetapkan oleh Shopee pada standard delivery yang baru ni. Okay. Tetapi melalui pemerhatian saya lah, okay, melalui pemerhatian saya, kalau kita lihat di Shopee University sendiri, ramai yang kata kalau anda onkan Shopee Express, okay, ada seller yang mengatakan, saya tak tahu ini adalah reka cerita ataupun tak reka cerita, tapi screenshot tu saya nampak banyak sale ke arah Shopee Express dahulu. Okay, kalau ini berlaku, bermaksud benda ni untuk menambah baik pengurusan dan kecekapan pasaran ni, bagi saya tak betul lah. Kalau benda tu betul berlaku, okay, kenapa kalau ada dua pilihan, Shopee Express dan DNT, kenapa tak fair 500-500? Kenapa fully pergi dekat Shopee Express? Kan? Okay, jadi situ di antara yang saya tengok, dan semalam pun saya dapat daripada sahabat saya, dia on beberapa courier. Contoh macam DHL, JNT, Pos Laju dan Citylink. Dan setakat sampai 23 Jun ni, okay, dia kata dia belum dapat lagi, okay, belum dapat lagi belum dapat lagi untuk courier selain daripada Pos Laju dan JNT lah, courier yang seterusnya. Okey, jadi saya tak tahu formula yang tepat yang Shopee kira, tapi ada yang mengatakan, ada yang mengatakan akan datang Shopee akan melaksanakan pembahagian secara AI. Di mana kalau tempat tu JNT elok hantar pantas, okey, dia akan pilih JNT. Kalau tempat tu DHL elok atau pantas, dia akan pilih DHL. Tu pun saya pun belum dapat maklumat. Okey, tu just kabar angin yang kita dengar, adakah formula tu diguna pakai atau tidak. Wallahu alam. Setakat ni yang saya tahu semua tu Shopee belum keluarkan lagi statement rasmi lah. Okey. Dan bila kita tengok, daripada ni apa yang berlaku? Daripada segi harga, pricing daripada segi pricing, alright. Apa yang berlaku daripada segi pricing? Kalau kita lihat sekarang ni, pricing ada beberapa kolom lah yang dia bahagi. Di mana untuk rate standard delivery ni, kalau kita boleh tengok, kita ada satu kolom di mana ada Shopee Express Seller. Shopee Express Seller. Maksud Shopee Express yang mana? Check. Yang Shopee sendiri. Courier daripada Shopee sendiri. Dan Shopee Express Seller. Non-Shopee Express Seller. Mana? Pos Laju, DHL, JNT, Nyawen, Citylink dan Delori. Itu untuk non. Dan juga ekonomi delivery. Yang ni tak dinyatakan. Tetapi untuk ekonomi delivery ataupun sea shipping ni kepada kawasan Sabah Sarawak, kalau ikut dikatakan penggunaan sea shipping ni bermaksud daripada Semenanjung ke Sabah Sarawak menggunakan kapal. Bila sebut bahasa menggunakan kapal, automatik lah harga akan lebih murah. Harga akan lebih murah. Sebab apa murah? Sebab guna kapal. Macam kita hantar barang daripada Tanah Besar China ke Malaysia, kita boleh tengok kan. Tapi apa dia punya kelemahan dia ialah bila sebut guna kapal, maksudnya barang tu agak perlahan bila sampai. Perlahan. Cuma saya belum pasti adakah sea shipping ni mempengaruhi penghantaran barang-barang, mempengaruhi penghantaran barang-barang yang tak boleh dihantar. Contoh barang aerosol. Aerosol sepatutnya tidak boleh dihantar ke Sabah dan Sarawak disebabkan oleh dia punya kandungan dalam tu mempunyai tekanan dan boleh menyebabkan kemungkinan letupan ataupun kebakaran.
Okey, untuk C, okey, untuk penghantaran daripada kapal, adakah benda itu okey, adakah barang tersebut dibenarkan untuk melalui sea shipping? Okey, saya pun belum dapat lagi maklumat berkenaan dengan benda tu. Mungkin kalau saya dapat saya akan sharekanlah. Okey. Jadi kalau kita lihat di slot pertama ni ialah di slot untuk Shopee Express Seller. Yang ni untuk yang aktifkan Shopee Express, okey, di mana kalau kita lihat di Shopee Express yang kolom pertama ni untuk Klang Valley, kita boleh tengok harganya sangat murah. Untuk 2 kilo pertama hanya RM1.20. Tambahlah RM2, sorry. Untuk first 2 kilo hanya RM2 je. Maksudnya RM1 je sekilo. Murah kan? Ni untuk Klang Valley sahaja. Okey. Untuk lain-lain, contoh macam Penang, Johor, di antara Klang Valley, Penang dan Johor ni, okey, yang ni ada naik sikit lah, ada naik sikit. Okey, untuk 2 kilo pertama ni dalam RM3. Seterusnya tambah RM1, 20% untuk kilo seterusnya. Okey, untuk kilo seterusnya. Okey, untuk other state, contohlah nak hantar daripada Kuala Lumpur ke Terengganu mungkin. Okey, other state, okey, harga dia lebih mahal daripada yang atas ni. Okey, first untuk 2 kilo harga base dia hanyalah RM4.50 dan seterusnya tambah RM1.20 per kilo. Maksudnya kalau 3 kilo, okey, tambah RM1.20 lagi. Okey, jadi RM5.70. Macam tu. Okey, dan seterusnya. Okey. Tu rate untuk Shopee Express. Tu rate untuk Shopee Express. Okey, kalau kita tengok rate untuk non Shopee Express, yang mana? Okey. Pos Laju, DHL, JNT, okey, Ninja Van, Citylink dan Delori. Okey, ni non Shopee Express. Okey. Jadi kita boleh lihat non Shopee Express. Okey, dia punya rate first 2 kilo, okey, RM4.60 dan seterusnya 1.2 kilo 1 kilo seterusnya tambah RM1.20. Ni boleh buat kira sendiri. Jadi kalau kita lihat ada sikit murah lah, ada sikit murah, okey, iaitu sebanyak 1% daripada shipping Shopee Express dengan non Shopee Express, di mana walaupun beza ni 1%, kalau ikut programming lah, kalau kita coding, maksudnya kalau kita coding murah 1% pun, okey, contoh dalam coding untuk standard delivery ni, contoh, okey, kalau kita ada Shopee Express, okey, coding dia tu menyebabkan harga yang paling murah dipilih untuk untungkan customer. Contoh, okey, contoh coding dia tu, saya tak tahu coding dia macam mana. Contohlah, okey, coding dia, okey, harga murah akan dipilih. Okey, contoh. Okey, bermaksud Shopee Express akan menang daripada segi harga dan akan dipilih oleh sistem Shopee. Yang tu yang kalau coding dia macam ni. Tapi kita tak tahu coding sebab dia orang tak lepaskan coding. Okey, jadi agaknya macam mana dia punya pemilihan tu, mungkin ada yang tahu lebih detail. Okey, boleh drop komen lah. Okey, boleh drop komen. Mungkin ada sumber yang boleh dipercayai macam mana benda ni dipilih, boleh drop komen. Okey, tu di antara yang kita lihat apa yang berlaku dekat standard delivery. Okey. Dan untuk selain daripada ni, okey, kita boleh tengoklah. Okey, ni Shopee Express, okey, dan between untuk Sabah dan Sarawak, okey, harga ada sedikit peningkatan. Untuk first 1 kilo dah naik RM9, okey, dan 5 kilo seterusnya. Dulu sini yang belakang ni murah sebab saya pernah menjual satu buku yang nilaian kilo tu lebih kurang 1.85 kilo dan saya lihatlah peningkatan pos ke Sabah dan Sarawak hampir 20 lebih ringgit. 20 lebih ringgit. Jadi macam lebih daripada ni sebenarnya. Saya tak tahu macam mana pengiraan yang sebenar, mungkin daripada segi saiz. Okey.
Dan saiz juga mempengaruhi harga kurier ni. Okeylah. Tapi yang saya tahu ada peningkatan harga lah, ada peningkatan harga walaupun ada penurunan, tapi untuk barang yang lebih berat ada peningkatan harga. Okey, seterusnya kalau kita boleh tengok daripada sini, okey, first 5 kilo untuk C lebih between West Malaysia ni, okey, dengan East Malaysia ni kita boleh tengok 1 kilo RM5. Okey, 1 hingga 30 kilo RM2 per kilo, tambah RM2 per kilo, dan 30 hingga 70 kilo tambah RM1 per kilo. Ni base 1 kilo. Okey. Boleh Okey, jadi sini di antara yang anda kena tengok untuk letakkan saiz, okey, letakkan berat yang lebih tepat untuk customer supaya customer tak menanggung terlampau banyak kurier menyebabkan tak jadi beli sebab apa? Kurier lebih mahal daripada kurier lebih mahal daripada barang. Ada kes kurier lebih mahal daripada barang. Okey, jadi kena pastikan berat tu betul, saiz tu betul. Okey, boleh? Okey. Jadi ni rate lain okey untuk Sabah Sarawak. Okey, first 5 kilo. Okey. RM5 dan seterusnya tambah RM1.2 per kilo. Within between. Okey. Boleh? Okey. Jadi daripada perubahan yang standard delivery ataupun yang Shopee buat ni sebenarnya mungkin ada pihak yang untung. Okey, mungkin ada pihak yang untung. Dan anda boleh lihatlah kot mana pihak yang untung, mana pihak yang rugi. Okey. Daripada segi customer, untuk harga saya rasa dia akan bagi, saya tak tahu formula saya tak dapat, cuma saya dapat jangkakan dia bagi harga yang paling murah. Dia akan pilih harga yang paling murah di antara ni, tapi kalau ikutnya pos laju DHL, JNT, Ninja Van dah flat rate, ikut satu rate ni. Jadi tak adalah macam dulu pos laju lebih mahal daripada contoh pos laju lebih mahal daripada JNT. JNT murah sikit bila berapa kilo. Okey, sekarang ni dah flat rate. Okey, jadi sini flat rate, cuma formula dia kita tak dapat tahu lagi. Okey, kita dapat tahu lagi secara detail sebab Shopee masih belum keluarkan lagi data tu. Okey, jadi rasanya tu saja perkongsian saya pada hari ini. Okey. Anda dapat tak? Ada dapat tak? Ada dapat ilmu ke? Okey. Okay, kalau boleh dapat boleh showkan ataupun boleh komen. Okey, boleh komen. Dan nanti boleh like and subscribe. Okey, saya punya channel YouTube. Okey, Cikgu Shopee. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir untuk sesi live saya. Okey, yang drop komen kan, yang bagi like, okey, yang bagi share. Okey. Semoga ilmu ni ataupun semoga ilmu yang saya bagi ni okey anda dapat sedikit manfaatlah. Okey, dan anda dapatlah idea macam mana okey untuk pilih kurier terbaik di Shopee. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.